dia. Ya. Kemudian raja-rajanya, kemudian semua sembahan-sembahan yang besar-besar itu disebut yang berkaitan dengan manusia. Jadi Allah aturkan nas ini. Kecuali khannas itu ialah syaitan yang tersembunyi. Macam mana Baik. soalan yang kedua tadi tentang Soalan kedua qiraat. qiraat, bacaan tu. Boleh tak baca tadi? Saya ulang sekali lagi tuan-tuan. Cuba dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baik, tuan-tuan, itu bacaan qiraat yang Ustaz ulang namanya ialah Duri, Ad-Duri daripada Abu Amru. Duri cukup. Kalau Tari nak baca, maka tahu Duri memadai. Baik. Semua nes ni kecuali khannas. Itu satu sahaja. Baik. Adakah berubah makna? Jawapannya tidak. Tidak ya doktor ya. Adakah dia benar pada Nabi? Ya. Mutawatir. Baik. Boleh baca dalam sembahyang? Boleh. Tak jadi masalah. Boleh, doktor, Boleh. Cuma kena beritahulah kepada makmum dulu nak baca tu. Malam ni saya nak baca bacaan Duri. Belajar kat mana? Belajar daripada tanyalah ustaz pagi ni. Alhamdulillah doktor ya. Terus aman tu. Boleh baca dengan syaratnya tahulah bacaan Ad-Duri dan di mana berubahnya tadi. Baik. Takut makmum kat belakang makmum tuling pula mata. Apa pula ni katanya. Ini wahyu baru turun pula dia kata. Ya. Okey baik doktor. Jadi itu keadaan dan cara dia lah. Itu dia. Moga menjawab soalan daripada Encik Omar tadi doktor ya. Okey, kita nak alu-alukan juga soalan daripada penonton kita di Facebook juga doktor yang bertanyakan Muhammad Effendi Mak Daud ni bertanyakan, Assalamualaikum Ustaz Zandai, beliau dari Taman Bertam Indah Pulau Pinang. Okey, katanya saya nak tanya, mengapakah surah An-Nas insan disebut sebanyak 5 kali dalam surah ini dan perkataan jin cuma sekali sahaja? Adakah surah ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala mengiktiraf betapa berharganya manusia dibandingkan dengan jin? Okey. Silakan doktor. Ya, terima kasih. Kepada Muhammad Effendi ya. Ya, Muhammad Effendi. Soalan yang baik ya. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hikmahnya nas banyak kali? Ya. Yang pertama sekali Ustaz sebutkan tadi ialah Allah nak memberi fokusnya kepada nas. Jadi tumpuan ini kepada manusia. Yang kedua ialah tuan-tuan, jin dan manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai satu yang pertama sekali dalam mad'u ataupun sasaran dakwah dua golongan. Ayat Quran sebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Jadi maknanya yang menerima syariat ini ataupun taklif ini ialah pertama jin dan manusia. Cuma bagaimana cara jin? Ini kita tak tahu. Tak? Adakah semua sekali Allah Subhanahu Wa Taala tidak beritahu kepada manusia tentang jin ini? Ada sebahagian itu wallahu taala a'lam. Barangkali orang tertentu, tetapi secara umumnya kita tidak mengetahui tentang kehidupan pada alam jin ini. Macam mana semayang dia? Wallahu a'lam. Kita tak nampak. Tak nampak tak? Dia nampak kita tak nampak. Susah juga tu. Ya. Jadi itu keadaan ya pada kumpulan jin. Baik. Kemudian tuan-tuan, jin ini yang terbahagi dua macam kita juga. Ya. Ada Islam dan ada kufur. Ada Islam dan ada kufur. Dalam ayat surah Ahqaf tuan-tuan, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Ada ayat seterusnya itu qalu ya qaumana ajibu da'iyallahi wa aminu bihi. Yaghfir lakum min dhunubikum. Jadi Rasulullah ada pergi berdakwah kepada jin. Ya. Yang pada masa itu bahawa Ibnu Mas'ud kata, Rasulullah kata, wahai Ibnu Mas'ud, kamu jangan keluar. Rasulullah buat ayat satu garisan keliling. Kamu duduk sini, jangan keluar.
Walaupun ada perbincangan ulama kenapa Rasulullah buat begitu tu, sama ada nak menyelamatkan daripada dunia jin kah ataupun kerana bahaya kah, kerana semua sekali itu wallahu taala alam. Yang penting ialah tuan-tuan, Rasulullah itu Rasulullah pergi berdakwah kepada jin, dan sebahagian jin telah memeluk Islam. Tapi tuan-tuan, hakikatnya jin ni begitu banyak, lebih banyak daripada manusia. Jadi mereka yang Islam tu sebahagian, dan sebahagian tu kecil. Samalah tadi kita atas muka dunia sekarang, jumlah penduduk dunia ada berapa? Tanya soalan yang susahnya soalan kali ini, Doktor. Hampir 7 bilion lebih. 7 bilion ya. Islam hanya lebih kurang 2 bilion. Hanya 2 bilion sahaja. 2 bilion. Maknanya majoriti masih bukan Islam. Bukan Islam. Sama dengan jin. Baik. Maksudnya jin ini sebahagian kecil Islam, yang ramainya bukan Islam. Dan di kalangan jin dan manusia ini Allah telah buatkan pada seorang rasul mesti ada yang menolong Nabi Rasul ni. Kalangan manusia dan jin pun ada, yang lawan pun ramai juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli ghurura. Baik. Tuan-tuan, surah Al-An'am. Begitulah di kalangan nabi-nabi ini kami jadikan aduwan, musuh. Siapa dia? Syayatinal ins, syaitan manusia. Berat Allah kata dah. Dan juga jin. Maksudnya ada juga dalam kalangan manusia. Ya, manusia. di kalangan manusia yang diiktiraf sebagai syaitan manusia. Allah, syayatinal ins wal jin. Dua golongan ini. Jadi maknanya tumpuan surah An-Nas ini kepada golongan manusia. Yang kedua adalah jin, yang mana disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tanya malaikat mana? Malaikat tak masuk kira dalam hal ini. Dalam konteks ini tidak masuk kira. Ini konteks nak tumpu kepada jin dan manusia. Baik, Doktor, saya tertunggu-tunggu masa yang sesuai. Every craving satisfied at every price.